Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azizi bin Mohtar, Pengarah Urusan Cantik Sihat Sendirian Berhad. CSSB ini telah ditubuhkan bertujuan untuk melahirkan sebuah masyarakat yang ceria serta sihat melalui perkongsian ilmu pengetahuan dan juga penyediaan produk makanan kesihatan. Seperti yang sedia maklum, panduan pemakanan kesihatan boleh dirujuk di piramid makanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada setiap makanan mempunyai kompleksiti dan kandungan nutrisi yang berbeza-beza dalam piramid tersebut. Sehubungan dengan itu, syarikat kami CSSB dengan kerjasama pelbagai pihak seperti MARA, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Wilayah dan Luar Bandar dan Kementerian Pembangunan Usahawan bersama-sama berganding bahu ingin membentuk masyarakat Malaysia dalam merealisasikan penjadualan makanan kesihatan di negara kita. Misi syarikat ialah cantik, ceria, sihat dan kesempurnaan kesihatan melalui pemakanan yang sihat. Manakala visi syarikat ialah menjadi pemangkin dan pendorong kepada pemakanan kesihatan serta gaya hidup sihat di Malaysia. Saya akan berkongsikan carta organisasi syarikat CSSB di mana pengarah urusan diterajui oleh Muhammad Azizi bin Mohtar. Pengurus pentadbiran dan pengeluaran diterajui oleh Amir Irwan bin Yaakob. Pengurus pemasaran diterajui oleh Roshilawati binti Bidin dan dibantu oleh 4 orang kaki tangan yang lain dalam bahagian pemasaran. Dan salam sejahtera, saya Amir Irwan bin Yaakob 259806. Hari ini saya akan terangkan mengenai produk, iaitu produk berasaskan daya ketogenik, kebaikan produk, sasaran pengguna dan juga saingan produk dikeluarkan oleh syarikat kami. Apa itu daya ketogenik? Okey, daya ketogenik adalah makanan yang lebih protein dan juga rendah karbohidrat. Ia berasaskan kepada bahan-bahan yang digunakan iaitu no gluten, tiada gula, rendah kalori dan lebihkan protein lah. Okey, ini produk kami yang pertama iaitu Bulletproof Coffee. Bulletproof Coffee ni sesuai diambil ketika minuman pagi lah. Ia akan menyebabkan kita akan kurang lapar. Dan seterusnya adalah burger keto. Burger keto ni kita menggunakan tepung almond. Dia no gluten, menggunakan daging segar bukan daging proses, kerana daging proses tidak elok untuk kesihatan. Dan seterusnya ini adalah aiskrim keto. Kami menggunakan 2 perisa iaitu coklat dan juga strawberry, dan juga menggunakan stevia, tidak menggunakan gula. Dan seterusnya adalah kek coklat. Kek coklat ni juga amat sesuai untuk semua dan ia mesra diabetes dan obesiti. Jangan risau, anda boleh ambil dan dia tidak mengemukkan. Dan seterusnya adalah roti keto. Roti keto ini juga tidak menggunakan tepung gandum, yang mana kita tahu tepung gandum mempunyai gluten. Jadi kita menggantikannya dengan tepung almond yang lebih sihat untuk kita semua. Dalam diet keto, semua produk menggunakan bahan yang mesra diabetes, obesiti dan mereka yang ingin mengekalkan kesihatan. Bahan-bahan yang digunakan tu macam stevia, tepung almond, MCT oil dan berapa lagi lah bahan yang baik untuk kesihatan. Okey, ini tepung almond yang digunakan untuk menggantikan tepung gandum bagi produk keto keluaran kami. Jadi boleh lihatlah kebaikan-kebaikan tepung almond. Tepung almond ini banyak digunakan dalam membuat roti keto dan juga burger keto. Jadi anda dapatlah di sinilah. Ada protein hanya 12 gram, kaloris rendah kaloris dan juga fiber. Okey, yang ni grass fed butter digunakan terutama sekali dalam Bulletproof Coffee lah. Okey, grass fed butter ni kalau dalam bahasa Melayu kita panggil ni mentega rumput, yang mana lembu ni diternak hanya diberikan makanan rumput dan menghasilkan butter ni daripada susu lembu tersebut lah. Jadi ia berbaik untuk kesihatan. Yang ini adalah kebaikan flaxseed. Flaxseed ni pula digunakan untuk membuat roti keto. Anda boleh lihat di sini kebaikan flaxseed, yang mana dia low carbs, low fat dan low calories. Yang ni adalah kebaikan stevia. Produk ni stevia digunakan dalam semua produk-produk keto untuk menggantikan gula, yang mana gula ni sebenarnya pencetus kepada diabetes dan juga obesiti.
Dan produk stevia ni juga digunakan di dalam bulletproof coffee, ya, untuk menggantikan gula. Okey, yang ini adalah masalah obesiti di kalangan anak-anak di Malaysia. Kita the second highest in ASEAN. Ya, jadi sebab itulah kami menghasilkan produk keto, terutama sekali aiskrim dan juga burger. Ya, yang mana kita tahu kanak-kanak memang menyukai aiskrim lah, ya, aiskrim, burger, ya. Okey. Dan ini berdasarkan peningkatan 40% diabetes daripada 1960 hingga 2012. Anda boleh lihat unjuran daripada graf tersebut semakin meningkat. Jadi sebab itulah ini adalah sasaran kami. Produk kami adalah untuk mereka yang mengidap diabetes, obesity dan juga yang mengamalkan healthy lifestyle. Bagi yang ingin mengekalkan bentuk badan, bagi mereka yang menjagakan kesihatan, produk keto keluaran syarikat kami, okey, amat baik sekali untuk kita nikmati. Ya. Jadi anda boleh makan apa saja, tapi anda masih mengekalkan kesihatan. Dan seterusnya, ini adalah saingan produk keto, Starbucks. Semua orang sudah tahu Starbucks. Jadi Bulletproof Coffee mempunyai saingan daripada Starbucks. Ya, kita tahu Starbucks ni kalau kita pergi lihat, dia punya premis beratur panjang. Dan roti keto saingannya adalah roti gardenia. Dan seperti mana kita tahu, roti gardenia ni menggunakan tepung gandum. Yang tepung gandum ni mengandungi gluten. Gluten sebenarnya boleh menyebabkan keradangan di dalam perut, ya. Kalau anda lihat pakar makanan itu Dr. Nawawi, Dr. Nawawi, ya, beliau sering menyarankan untuk tidak mengambil tepung gandum. Okey, ini adalah secret recipe, ya, saingan kepada produk kami, iaitu kek coklat keto. Memang satu produk yang baru ni memang mempunyai saingan lah, terutama sekali daripada syarikat-syarikat yang established lah. Okey, dan seterusnya burger keto pun mempunyai saingan daripada McDonald's. Seperti mana kita tahu McDonald's ni mempunyai orang kata pengaruh yang kuat, ya, terutama sekali kanak-kanak lah, ya. Tapi kalau kita lihat kes Jamie Oliver pun dah mencetuskan kontroversi dulu berkenaan dengan McDonald's. Dan seterusnya ini adalah aiskrim. Aiskrim keto mempunyai saingan daripada Baskin Robbins, ya, tapi harga Baskin Robbins pun agak tinggi juga kan, tapi ramai yang masih sedia dengan Baskin Robbins. Itu adalah saingan daripada produk kami. Itu sekian, terima kasih daripada saya untuk penerangan berkenaan dengan produk, iaitu kelebihan, sasaran pengguna dan juga saingan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Rishlawati binti Bidin, nombor matrik 258833, akan bentangkan berkaitan saluran pemasaran produk yang terdiri daripada pemasaran secara offline, pemasaran secara online, dropship dan ejen. Untuk pemasaran secara online, kami memilih 3 perkara yang akan kami lakukan, iaitu yang pertama, pamphlet yang mana kita akan agihkan kepada pembeli atau orang awam. Ini memang perkara biasa yang memang kita lakukan dan dia adalah satu bentuk pemasaran yang dah lama benda ni berlaku. Yang kedua, kita buat secara papan tanda atau banting, yang mana papan tanda ni kita letakkan di tempat-tempat awam ataupun kawasan tumpuan supaya orang nampak apa yang kita jual tu lah. Yang ketiga, kita wujudkan bos-bos yang mana kita join pameran bersama agensi-agensi, tidak kira sama ada agensi kerajaan ataupun swasta. Bagi pemasaran secara online, kami memilih 3 bentuk aplikasi pemasaran online, iaitu Facebook, Instagram dan TikTok. Ini merupakan satu bentuk pemasaran yang mudah, murah, berkesan dan boleh menarik minat ramai pembeli dalam satu-satu masa. Jadi keuntungan akan lebih lagi lah pada satu-satu masa tu. Bentuk pemasaran yang ketiga adalah melalui dropship dan ejen. Kalau kita tengok mana-mana syarikat sekarang pun memang menjual secara online, dan dropship dan ejen ni adalah satu bidang yang dah meluas sekarang ni.
Syarikat kami secara tak langsung beri peluang kepada semua golongan, tidak kira lelaki dan perempuan, yang mana bagi dropship terutamanya sambutan memang sangat menggalakkan kerana kita membuat syarat kemasukan bagi dropship adalah tanpa bayaran. Kesimpulan bagi pembentangan ni adalah kita menubuhkan sesuatu syarikat yang mana kalau kita nak syarikat tu berjalan dengan baik adalah penting untuk memilih pengurusan yang hebat dan komited dalam organisasi. Yang kedua, pemilihan produk yang kita buat tu adalah produk yang mampu dan boleh diterima oleh pasaran. Dan yang ketiga, kepekaan kita dalam perancangan pemasaran tu pun kita kena tengok untuk kita kekal dalam industri dan berdaya saing dengan produk-produk lain.